sekolah. Baik, pada pagi ini insya-Allah saya akan mengutarakan perbincangan berkenaan dengan hadis yang ke-49. Hadis ke-49 an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa ia berkata kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada aku doa untuk aku berdoakan dengannya di dalam sembahyangku. Sabdanya, katakanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar telah berkata kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta diajarkan kepadanya satu doa untuk didoakannya di dalam sembahyang, yaitu di akhir sembahyang sesudah tasyahud yang akhir sebelum memberi salam. Rasulullah pun bersabda menyuruh ia berkata dengan doa tersebut yang artinya ialah, ya Tuhan kan, bahawasanya aku telah menganiayai diriku sebagai penganiayaan yang banyak dengan berbuat dosa, dan tiada yang dapat mengampun dosa-dosa itu melainkan Engkau. Sebab itu maka ampunkanlah bagiku sebagai keampunan dari sisi Engkau, dan kasihanilah daku kerana bahawasanya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Di dalam hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini, bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar beliau dengan satu permohonan. Doa ni iaitulah permohonan daripada hamba kepada Tuhannya. Bahasa yang disebut sebagai doa, walaupun pada hakikat sebenarnya iaitulah kita suruh Allah, tapi kerana kita itu seorang hamba, maka tak patut kita nak suruh pencipta kita. Maka diberi istilah, diberikan nama permohonan daripada kita kepada orang ataupun kepada Allah, kepada orang atasan dengan permohonan. Doa ni permohonan. Baik. Jika kita perhatikan, sembahyang itu sendiri maknanya permohonan. Sembahyang itu dengan makna permohonan.
As-salah dalam sudut bahasa Arab bererti permohonan. Ya, permohonan kepada Tuhan, kepada Allah dengan permohonan yang baik-baik. Permohonan kita di antaranya ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon lagi Rabbighfirli warhamni di dalam di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Baik. Tetapi di sini Sayyidina Abu Bakar minta Nabi ajak satu doa kepada dia. Dan doa ini mungkin jarang kita sebut. Para ulama membincangkan di manakah doa ini nak disebut. Baik. Para ulama memperjelaskan kepada kita dimakruhkan berdoa umpamanya ketika rokok. Rokok bukan tempat doa. Baik. Baik. Walaupun ada zikir yang juga diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Baik, itu di antara doa ataupun zikir yang diajarkan kepada para sahabat. Dan insya-Allah kita akan bincang sebentar lagi bagaimana siapakah yang dibenarkan berbuat demikian. Baik. Para ulama memperjelaskan doa ini perlulah ataupun hendaklah dibaca ketika tasyahud akhir dan makruh dibaca ketika tasyahud awal. Baik, di dalam tasyahud awal tidak dibenarkan membaca doa. Bukanlah tak benar tu, tak eloklah. Kerana kata para ulama, tasyahud awal ini adalah rukun yang pendek yang tak sepatutnya dipanjangkan. Dan tasyahud awal ini diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya hendaklah dalam keadaan singkat sahaja. Baik, itu kita tak lama tasyahud awal. Ya, baik. Bacaan yang kita nak baca ni hendaklah dilakukan di dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam. Apakah hukum membaca doa ini? Persoalannya sekarang, kalau kita tak baca macam mana? Baik, ada dua pandangan ulama tentang hukum membaca doa di dalam tasyahud akhir. Ada di kalangan para ulama menyatakan hukum wajib membaca doa ini. Wajib membaca doa sebelum memberi salam. Dan pandangan ini diantaranya dipersetujui oleh tabi'in yang bernama Tawus. Satu ketika Tawus telah menyuruh anaknya sembahyang semula apabila dia mengetahui anaknya tidak membaca doa selepas tasyahud akhir. Ini pandangan dia. Ya, lalu dia menyuruh anak dia sembahyang lagi. Ya. Apabila Tawus rahmatullahi alaih menyuruh anaknya untuk mengulangi sembahyang, sebahagian ulama berpendapat menyatakan bahawa Tawus ni suruh kerana dia berpendapat bacaan doa ini adalah wajib.
Walaupun ada sebahagian ulama pula menyatakan perbuatan taus itu adalah hanya untuk mengajar anaknya supaya menitik beratkan bacaan doa di dalam sembahyang sebelum memberi salam, yang mana masih lagi dalam lingkungan hukum membaca doa itu sunat. Di atas pendapat yang menyatakan wajib, walaupun kita berpendapat bacaan doa ini sunat, maka bacaan doa ini sepatutnya tidaklah boleh diabaikan oleh kita. Kenapa saya nyatakan demikian? Kenapa saya kata macam tu? Nah, kerana pandangan para ulama sebahagian mereka menyatakan wajib. Baik itulah perkara ini perlu dititik beratkan. Baik. Siapa nak baca doa ni? Tadi hukum baca doa. Siapa pula nak baca doa? Baik. Para ulama telah menggariskan beberapa panduan untuk membaca doa ini. Baik. Sekiranya yang nak membaca doa ini imam, sebagai imam, di antara adab doa sebagai imam, dia perlulah membaca doa selepas tasyahud itu tidak melebihi bacaan tasyahud. Baik. Sebagai imam, dia tidak boleh memanjangkan bacaan doa. Dan kalau tasyahud panjang mana, dia tak boleh panjangkan doa lebih daripada itu, kecuali, kata para ulama, kecuali imam yang telah diberi keizinan kepadanya untuk memanjang-manjangkan doa, dan makmum yang memberi izin itu adalah makmum yang sentiasa ataupun kebiasaannya bersembahyang dengan imam tersebut. Dan tidak ada kemungkinan ada makmum-makmum yang lain datang bersembahyang dengan imam. Itu yang disebut sebagai makmum yang hanya dalam kelompok masyarakat taman ataupun kampung itu sahaja. Oleh itu kata para ulama, sebagai imam yang bertugas di tempat-tempat yang berkemungkinan ada jamaah luar bersembahyang di tempatnya, maka dia tidak boleh memanjangkan doa itu lebih daripada panjang tasyahud akhir. Faham ke tak faham? Biji-biji saya kata. Dalam ngaji dengan saya ni kena fokus sikit. Saya bukan jadi juk sangat. Kena perhati. Hilang tu hilang, tak dapat. Okay, ni sebagai imam. Jadi imam yang nak baca doa ni, kalau dia nak baca panjang doa ni, dia kena minta izin. Baca ratu tu imam. Tu imam dia tak boleh, sebab dia title imam, dia nak buat apa saja dia. Dia kena menghormati masyarakat makmum yang nak bersama dengan dia. Ya? Dia kena jaga, kerana makmum yang ada di belakang dia tu macam-macam. Yang tak apalah tu imam, mang mayang pun dapat 700 lebih sebulan. Kami sembahyang. Ya? Tak apalah tu imam kan. Baik. Jadi sebagai imam, dia perlu membaca doa tersebut
sekadar membaca tasyahud dan salawat kepada Nabi SAW. Jangan lebih banyak pada tu. Baik. Apakah doa yang boleh dibaca? Apakah sebagai makmum? Okey. Yang tadi sebagai imam. Makmum dia nak baca banyak mana pun tak apa. Orang yang sembahyang seorang diri lebih-lebih lagi dah dia boleh memanjang-panjangkan doa ini. Baik. Apakah doa yang kita nak baca? Jadi siapa nak baca? Hukum baca dah habis dah. Selesai. Ada kata lupa dah. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Yang kata wajib ni di antaranya Tawus, kata para ulama, kerana dia pernah menyuruh anaknya mengulang semula sembahyang apabila dia dapat tahu anak dia tak baca doa ketika selepas tasyahud akhir di dalam sembahyang anaknya tersebut. Baik. Para ulama yang menyatakan bacaan doa itu sunat, apa pendapat kamu pula dengan perbuatan Taus? Kata mereka, ini bagaimana Taus nak menunjukkan bahawa dia amat mengambil berat, ya, sehingga dia suruh anak dia sembahyang lain. Itulah, itu jawapan kepada kepada ulama-ulama, jawapan daripada ulama yang menyatakan bahawa baca doa ini hanya sunat. Baik. Apakah doa yang nak dibacakan? Baik, para ulama menyatakan di antaranya kitab yang kitab ini adalah kitab yang banyak dibaca di pondok-pondok ataupun di sekolah-sekolah agama, dan pegangan di antara kitab-kitab yang popular dipegang oleh masyarakat kita. Walaupun saya amat sedih buku ataupun kitab ini pada zaman kita ini dah mungkin akan lupus, tak dibaca. Saya sejak balik belajar sampai hari ini, berbelas tahun dah saya mengajar, saya belum boleh baca lagi kitab ni pada anak-anak murid saya. Saya dah umur 41 tahun. 15 bulan 5 tahun 71 saya dilahirkan. 16 hari bulan 5 hari guru. Jadi kalau 15 dengan 16 tu saya akan dapat pantak 2 kali kat. Okey, satu. Baik, tak apalah apapun. Baik. Di dalam kitab ini disebut, dia kata sunnah fi tasyahudin akhirin du'aun. Tu dia, bukan kitab Jawi. Baik. Disunatkan, kata dia, di dalam tasyahud akhir doa. Baik, doa apa? Bima sya'a min diniyin au dunyawiyyin. Apa sahaja, sebarang doa yang berkaitan akhirat maupun dunia. Baik. Seperti doa dunia, Allahumma rzuqni jariyatan hasna'a. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku isteri yang cantik. Jangan Allahumma rzuqni jariyatan hasna. Baik. Sebaik-baik doa, kata para ulama, adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Dunia akhir doa yang kita baca dalam tasyahud akhir, kata para ulama, sebaik-baiknya doa yang Nabi ajar. Baik.
Ada beberapa doa yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Doa yang popular di kalangan masyarakat kita, iaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Apa doa yang kita baca? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Yang ni yang popular di masyarakat kita. Ya. Dalam masyarakat kita, kita ada doa yang boleh tak? Baik. Ya Allah, ampunikanlah bagiku ma qaddamtu, dosa yang telah kulakukan dahulu, wa ma akhartu, dan dosa yang baru kulakukan. Wa ma asrartu, dan dosa yang ku sembunyikan. Ini yang kita dah baca dulu. Wa ma a'lantu, dan dosa yang ku lakukan secara terang. I'lan bahasa kita. I'lana, i'lan. Baik. Wa ma asraftu, dan dosa ketelanjuranku. Nah, asraf ni maknanya kalau masak nasi sampai basi, contohnya. Kalau masak lauk sampai lempah. Okey, israf ni makna melampaui. Nah, melampaui batas. Ustaz, ulang balik tadi Ustaz. Ulang mak mana tu? Mula-mula jenuh panjang pula. Allahumma ya Allah. Allahumma tu maksudnya ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya, kalau kata ya Allah, tak mau kata ya Allah, kata Allahumma. Allahumma tu makna ya Allah, artinya dalam bahasa kita. Ya Allah, ighfirli. Allahumma ighfirli, hamzah wasal. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunikanlah li bagiku ma dosa qaddamtu, yang telah kulakukan dahulu, wa ma akhartu, dan dosa yang kulakukan sebentar tadi. Ini kata para ulama, dosa yang kulakukan mutaakhir ini. Itulah bahasa dia. Wa ma akhartu, wa ma asrartu, dan dosa yang kusembunyikan. Baik. Wa ma a'lantu, dan dosa yang kulakukan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan dosa melampaui batasku. Dosa kena reza melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma, dan dosa yang engkau lebih tahu dengannya dariku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu dengannya dariku. Dan dosa yang ya Allah engkau lebih mengetahui daripadaku. Maknanya dosa yang kita lakukan tanpa kita sedari. Komplit lah. No? Yang ni yang nak kena baca timbang ke masing-masing? Yang ni masing-masing. Masing-masing. Baik. Ada lagi dua doa yang saya nak sebut selepas.
Doa maksur, doa yang diajar oleh Nabi. Antal muqaddim, engkaulah yang maha mendahului. Karena sebelum ada kami, engkau dahulu ya Allah. Wa antal muakhiru, besok kami dah tak ada, mati pun engkau dah ada lagi. Engkau yang mengakhiri, maha yang akhir. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Nah, habak kata apa la ilaha illa anta? Nah, habak tak ada orang, tak ada yang boleh ampunkan dosa melainkan engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Maknanya kami hanya mengharapkan kepada engkau ya Allah. Itu maksudnya. Baik. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu doa lagi yang diajar oleh Nabi SAW. Doa ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa ini diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Baik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis ini yang saya nak bagi tahu ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi, idza farigha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh billahi min arba'in. Kata Nabi, apabila selesai seseorang kamu daripada tasyahud akhir, maka mohon berlindunglah dengan Allah daripada 4 perkara. Ini hadis riwayat Abu Hurairah yang mana di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, apakah dia Nabi ajak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu mohon berlindung, bika denganmu, min adzabil qabri daripada azab kubur. Min adzabil qabri daripada azab kubur. Baik. Itu yang pertama. Nabi suruh kita mohon berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kerana kubur ini raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, dia taman syurga maupun hufratun min hufar an-niran, ataupun jurang daripada neraka. Maknanya kita yang berada di situ ada satu kitab. Mungkin satu ketika, mungkinlah kot boleh, kadang-kadang mungkinlah kita boleh baca kot sedikit kitab berkenaan dengan apa yang berlaku dalam alam kubur. InsyaAllah kalau sempat bila-bila kan kita keluar sikit-sikit dan ataupun kalau nak tengok kitab Jawi, dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab ni cerita berkenaan dengan orang yang mula nak mati, lepas mati, dalam kubur, keluar kubur, pi pada mahsyar, syurga neraka. Okay. Cerita mula kehidupan akhirat, mula daripada nak mati, alam kubur, bangun daripada kubur, hisab, kemudian syurga maupun neraka. Dalam syurga ada apa, dalam neraka kenapa? Ini dalam kitab Daqaiq al-Akhbar. Daqaiqul Akhbar. Baik.
Wa min azabin nar. Yang tu yang kita mohon. Yang kedua, wa min azabin nar, dan dari azab neraka. Itu yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan. Apakah fitnah hidup? Dinyatakan oleh para ulama, iaitulah hidup dengan ditunggangi syahwat, ditunggangi dengan keinginan-keinginan jahat, juga meninggalkan ibadah. Ini yang dikatakan fitnah hidup. Dan fitnah mati. Apakah ada fitnah mati? Kata para ulama, iaitu apabila seseorang ketika nak meninggal dunia dan ketika dia berada di alam kubur. Ini fitnah mati. Baik. Di antara fitnah yang pertama, apabila seseorang itu ditanya oleh dua malaikat. Ini nak fitnah kubur. Baru-baru ni disebarkan di merata internet. Saya pun dapat. Saya tak dengar berita tu, tapi diceritakan daripada sumber yang boleh dipercayai. Apabila berlaku apabila suatu peristiwa yang mengejutkan berlaku di Mekah. Apabila satu kubur itu dibongkar untuk dikebumikan mayat, orang yang membongkar itu terkejut apabila didapati mayat di dalam itu sedang duduk. Dan kedengaran membaca surah Yasin. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia yang menjadi khadam Baitullahil Haram, yang kerjanya membersihkan kawasan Kaabah secara balash, tanpa duit. Tok siap lah kot. Ya. Apabila dia selalu mengambil minyak wangi, dilumurkan di kawasan Kaabah, dan sekiranya ada apa-apa yang boleh dibersihkan, ataupun mungkin sampah, nak buang sampah, tak mungkin. Tapi biasalah kan ihram tu, selagi ni dia gugur bermacam-macam ada, dia kutip lah. Tu kerja dia kutip apa-apa, mungkin ada barang-barang yang nak kata sampah tu tak apa nak kena lah, tak apalah kan. Sekiranya tidak ada apa-apa yang dia nak buat, dia akan baca Yasin, berada bersandar di Kaabah. Itu kerja dia. Dia dulu dekat Kaabah tu baca Yasin je. Ya. Oh, itu dia orang. Jadi kita kalau lihat dalam peristiwa ini, saya ambil beberapa iktibar. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia yang memulakan dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak tengok kita banyak mana pun amal nak buat, tetapi yang paling penting istiqamah kita dalam satu-satu ibadat, dalam satu-satu kebaikan yang kita buat. Orang ini dia baca Yasin, okay?
Jadi peristiwa ini dinyatakan berlaku pada musim haji yang lepas. Baru lagi. Apabila didapati mayat ini duduk di dalam itu sedang membaca Yasin, maka kubur itu telah pun dikunci buat selama-lamanya. Makna di sana ni dia akan buka dalam masa tempoh 2-3 bulan, 3-4 bulan. Dia akan buka untuk letakkan mayat yang lain. Tapi bila itu berlaku, maka telah ditanda kubur ini jangan dibuka. Ya, inilah jika kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang. Ada kisah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu nak dikubumikan, ada ulang. Begitu juga berlaku di zaman Syekh Hasan Mashar, berlaku tahun 50-an. Ini ketika tuan guru saya belajar di Makkah dulu. Zaman itu di antara muhaddis yang terkenal di Makkah, dia panggil Syekh Hasan Al-Mashar. Apabila nak dikuburkan, setiap kali lubang yang dibuka, ular telah menunggu di dalam perkuburan itu. Lalu ditutup dan dicari lubang yang lain juga ada ular tunggu. Hingga ketiga pun ada, maka ditanyalah kepada Syekh Hasan Mashar. Kata Syekh inilah takdir Allah terhadap mayat ini kehendak Allah, maka tanamlah kamu juga mayat itu walaupun ular itu ada di dalam. Jadi akhirnya mereka letak jugalah mayat itu dalam keadaan tersebut. Itulah di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang kata Nabi, pada awalnya kami Islam tidak membenarkan untuk menziarahi kubur. Tetapi sekarang telah kubenarkan kamu, kerana dia boleh mengingatkan kamu kepada hari akhir. Jadi bolehlah kita ziarah kubur, tapi orang perempuan dimakruhkan hadir di dalam tanah perkuburan kerana takut menyiksa mayat dengan perlakuan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia kurang kesabarannya. Jadi hendaklah orang perempuan sebaiknya jangan berada di kawasan perkuburan. Kata para ulama, makruh orang perempuan untuk masuk ke dalam perkuburan. Baik. Yang ketiga kata Nabi, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Yang keempat, yang ketiga, daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Baik. Daripada fitnah al-masih. Al-masih ni maknanya apa maksud al-masih? Kita kata masih, ya. Dajjal ini disebut sebagai masih dengan makna masih ni maksudnya masih asal maksudnya yang disapu bosannya. Apa maksud disapu? Maksudnya dia tidak ada mata sebelah. Maksudnya yang dihapuskan matanya. Itu kata para ulama. Ataupun disebut dengan masih ini dengan makna menyentuh, yang mana Dajjal akan menyentuh semua tanah di muka bumi kecuali
Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Masih ya. Allah, kita pun kata tahun Masihi. Masih itu ada dua gelaran diberi. Satu kepada Dajjal, satu lagi kepada Isa alaihi salam, disebut sebagai juga Masih. Ya, tetapi Nabi Isa ni Masih, maksudnya kalau dia sapu orang tu jadi baik, jadi sihat daripada sakit. Itu yang disebut sebagai gelaran Masih kepada Nabi Isa alaihi salam. Isa juga disebut sebagai Masih. Kita kata tahun Masihi, kan? Tahun Hijri dengan Masihi. Kan ada tak tahu apa dia Masihi ni. Masihi ni iaitulah dia ambil gelaran daripada Nabi Isa alaihi salam. Lahir Nabi Isa alaihi salam. Tu. Jadi disebutlah tahun Masihi. Tapi Nabi Isa alaihi salam ini, kenapa gelarannya disebut sebagai Masih? Ada beberapa pandangan ulama. Di antara yang dinyatakan di dalam kitab Aunul Ma'bud bagi menghuraikan Sunan Abi Dawud. Dalam kitab Aunul Ma'bud dinyatakan kenapa Nabi Isa disebut sebagai Masih. Ada beberapa pendapat dinyatakan. Pertamanya, kerana Nabi Isa alaihi salam itu dilahirkan dalam keadaan dia itu dipenuhi dengan minyak, dilumur dengan minyak, berlumuran dengan minyak. Maknanya macam disapu dengan minyak, namanya Masih. Ataupun juga dinyatakan dia disebut sebagai Masih kerana kalau dia berubat, dia sapu orang itu saja, orang itu akan baik. Itu nama Al-Masih. Baik. Dajjal pula kenapa disebut sebagai Masih? Dinyatakan kerana dia akan menyapu, kata para ulama, dengan menyapu tanah. Maknanya dia akan memijak semua tanah dalam dunia ini kecuali Makkah dan juga Madinah. Baik, itu kata Nabi SAW, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut. Sesiapa yang mampu untuk mati di Madinah, berbuatlah. Itu dia. Nah, siapa yang mampu boleh mati di Madinah, buatlah mati di Madinah. Tapi jangan bunuh diri pula. Okay? Maksudnya beradalah, duduklah di Madinah. Hingga kebanyakan para ulama dahulu apabila dia dah sampai ke peringkat umur yang dah lanjut tua, maka dia tidak mau lagi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Ini dia Madinah. Ya, itu dia. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, aku ya Allah nak mati di Madinah. Ya Allah, matikanlah aku di Madinah. Ya. Ya. Baik, inilah kelebihan kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Baik. Itu yang dikatakan Ad-Dajjal. Baik, dinyatakan di dalam kitab ini bagaimana esok Dajjal naik. Baik. Ketika Dajjal datang, ketika itu manusia dalam keadaan amat sempit kehidupan. Dalam keadaan ketika itu kebuluran. Dan Dajjal ini datang membawa 2 bukit makanan. Dua bukit makanan. Banyak. Baik. Satu bukit itu adalah bukit daging, dan satu lagi bukit roti, makanan lah. Maknanya satu nasi, satu lauk lah kot. Macam tu maksudnya. Itu Dajjal akan datang. Baik. Dan dia bawa gambaran syurga dan neraka. Dia bawa syurga dengan neraka pula. Baik.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 2 malaikat yang berada dekat dengan Dajjal. Di sebelah kanannya seorang dan seorang lagi di sebelah kiri. Bila Dajjal kata, "Aku Tuhanmu," maka berkata malaikat yang di sebelah kanan, "Kamu penusta." Dan malaikat yang di sebelah kiri pula mengiyakan kata-kata malaikat yang di sebelah kanan. "Benar, wahai malaikat." Begitulah. Baik. Tetapi sayangnya perkataan malaikat ini tidak didengar oleh seseorang pun. Tak dengar orang, siapa pun tak dengar. Dia bawa syurga, dia bawa neraka. Hak neraka itulah syurga. Dan sebaliknya syurga itulah neraka. Itulah. Walaupun ada nyatakan pada hari ini Dajjal telah pun wujud. Okay? Tentera-tentera Dajjal ni, iaitulah daripada golongan orang yang murtad ikut daripada Yahudi. Ya? Boleh tengok dalam YouTube. Boleh tengok dalam YouTube. Cari tengok Syekh Google, orang paling alim dalam dunia. Okay? Tulis kedatangan. Okay? Dia akan tunjuk kita bagaimana tentera-tentera Dajjal ini sedang menunggu dia keluar. Okay? Banyaklah apa yang mereka lakukan. Mereka golongan yang bukan daripada Kristian maupun bukan daripada Yahudi. Golongan Zionis ni. Baik. Baik itu kita ni boleh berurus niaga dengan orang Yahudi, tetapi bukan dengan Zionis. Okay? Baik. Yang ada hari ini di Israel tu Zionis. Okay? Yang hari ini mereka telah mengorek lubang yang cukup dalam dan panjang di kawasan di bawah Baitul Maqdis kerana nak mencari yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Ya? Berkata Baitul Maqdis itu didirikan di atas temple lah. Kita nak kata kuil pun tak kena lah kot. Mereka punya tempat ibadat yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Tapi hari ini masih belum ditemui. Belum lagi. Nak masuk dalam nak masuk cukup susah. Sahabat saya baru masuk. Dapat masuk, insya-Allah. Ada satu kubur, kalau tak salah saya Nabi apa, saya tak ingat, yang telah Allah naik geram kita. Dia baru gambar Kristian lah, apalah di kubur Nabi. Saya tengok Nabi apa. Itulah keadaan dia di sana. Baik. Yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Cukuplah makna 4. Yang pertama azab kubur, yang kedua azab neraka, yang ketiga fitnah hidup dan mati, dan yang keempatnya ialah Masih ad-Dajjal. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga yang diajar ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya. Baik, hadis yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, iaitulah hadis yang kita belajar pada hari ini. Inilah doa yang diajar oleh Nabi SAW
yang mana Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, ku zalimi nafsi diriku. Baik. Nah, apabila kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kata para ulama, kezaliman ini kadang-kadang kita zalim orang, dan apabila kita menzalimi diri kita, apabila kita menzalimi diri kita, apabila kita melakukan kemungkaran